So kalau semua perhatikan, DJ punya career terbahagi kepada tiga lah. Satu, kerja makan gaji 20 tahun. Syukur Alhamdulillah berjaya cemerlang terbilang jugalah dalam kerja makan gaji kan. Okay. Dan career yang kedua dalam network marketing selama 12 tahun dalam 7 bisnes. Boleh tengok sendirilah berjaya kan. Okay. Bukan saja berjaya tapi lebih penting menjayakan kan. So itu network marketing, ada produk kan. So now career bagi DJ yang ketiga lah, network marketing juga tapi lebih kepada tapi adalah investment. Tak sama sebelum ni ada produk kan. So kali ni adalah investment. So tiga lah career DJ. Ketiga-tiga career DJ tu disupport oleh training. DJ dulu kecil-kecil cerita nak jadi cikgu. DJ memang minat mengajar. Masa kerja makan gaji mengajar, masa buat network marketing mengajar, dan sekarang dalam investment pun mengajar kan. Alright, so you all beruntung lah dapat DJ Sifu mentor yang rajin mengajar turun padang Alright, so career DJ yang ketiga ni, investment ni dia lain dia 4D, duduk diam dapat duit. Kita bila dengar 4D, especially orang network marketing lah, allergic dengan perkataan 4D ni. So kita bila dengar 4D ni, kita mesti skeptical, kita mesti akan kata itu scam kan, money game. Kali ni kita jumpa 4D yang betul. So DJ sebenarnya lama dah tunggu peluang seumpama ni kan. 12 tahun, 7 business network marketing. So akhirnya di hujung-hujung career DJ jumpa peluang yang memang dah lama DJ nantikan, itu 4D yang legal. 4D yang legal. Right, so tanpa lengahkan masa, DJ teruskan alright, ni nak cerita pasal 4D yang legal ni lah okay. So ini dia, dalam dunia ni ada 4 kategori manusia lah mencari rezeki. Ini kuadran daripada Robert T. Kiyosaki, memang sangat popular lah lebih 20 tahun kot So orang cari rezeki, ESBI. Itu you bekerja makan gaji S self-employed, dan B jadi business owner kan, dan yang terakhir adalah sebagai investor kan. Jadi kalau dekat ESB tu you bekerja untuk cari duit, tapi dekat I investor ni duit yang bekerja untuk you kan, best kan. Tapi lagi best yang nombor 2 tu kan, tadi duit you yang bekerja untuk you kan. Okay, yang kali ni duit orang lain, duit orang ramai yang bekerja untuk you, kan best gila. Alright, so kali ni is different ball game. Kenapa dia cakap different ball game? Kalau dulu kita mencari duit kan, kali ni duit yang beranakkan, duit dan robot yang beranakkan duit kita kan, right? Dan kita bercerita pasal bukan income 6 angka sebulan, kita bercerita pasal income 7 angka sebulan yang kita boleh dapat hari-hari kan. Okay, so jadi DJ nak bagi tahu kan, tak kira apa pun cara kita cari rezeki, sama ada sebagai E, S atau B kan, alright, kita tetap nak invest kita punya income tu kita punya duit, kita punya pendapatan kan. Okay, jadi you sebagai E pun, employee tetap nak invest juga. You sebagai S pun nak invest. You sebagai B pun you tetap nak invest. Jadi jangan risau, program kita ni tak konflik dengan mana-mana ES ataupun B. Semua orang boleh join Alright, so now DJ nak cerita pasal yang I itulah investor kan. So kat mana kita nak invest? Ada 8 tempat kita nak invest. Ini you boleh baca buku lah So DJ, Alhamdulillah DJ memang minat bahagian financial ni kan. Kalau DJ tak buat network marketing, DJ nak jadi financial expert ataupun advisor kan. So DJ rajin baca buku kan. Dulu rajinlah juga pergi seminar kan. Okay, alright. So DJ ada jugalah ilmu kan. Okay, so kita nak invest dekat 8 tempat ni. Pertama, yang risiko rendah, unit amanah, bond, koperasi kan. Okay, itu dia punya risiko rendah lah. Dekat property pun, ini antara yang DJ suka, property. DJ dari dulu macam jual beli duit rumah lah kan. Okay, tapi ada yang dapat untung tinggi, tapi ada juga yang tak boleh jual kan. Okay, dan not easy lah nak orang kata liquidkan property tu cepat kan. Satu lagi yang best adalah emas. Ini pun DJ suka lah kita jual beli emas kan. Okay, alright. So emas akhirnya setiap tahun kan, akhirnya makin lama makin menaik juga kan. Okay, so yang lain private equity. Private equity ni bagus juga, cuma private equity ni nak join modal tinggi, minimum 50,000.
Tak semua orang ada 50,000 kan. Okey. Saham kita tahulah saham turun naik kan. Okey. So yang ke-8 yang terbaru kan. Tak adalah terbaru sebenarnya, dah lebih 10 tahun pun, tapi lah orang kita ramai yang tak tahu kan. Dalam dunia cryptocurrency. So 8 tempat kita nak invest kita punya income lah. So daripada 8 ni DJ bagi ilmu sikit. Yang mana yang bagus? Yang bagus 3, iaitu emas, property, and of course crypto. Right? Okay, jadi sebelum kita nak invest, dengar betul-betul apa yang DJ nak nasihat ni. Dia turus, ada 2 peraturan. Pertama, don't put all your egg in one basket. Jangan letak semua duit you tu dalam satu tempat investment kan. Contoh you letak satu dalam saham semua kan. Tak boleh, kena diversify. Dan yang kedua, bila nak invest kan, you yang kena control you punya account tu, jangan bagi duit kat orang. Okay, itu yang ramai terjebak dengan scam money game, bagi duit kat orang. So 2 ni kena ingat sampai bila-bila. Alright, seterusnya ini dia, dunia sudah dan sedang berubah kan. So dulu kan orang kita berdagang kan dengan bahan mentah, apalah ada hitam, garam ke kan, juga tanaman, jagung kan, betul beralih ke emas kan. Kita di dunia duit fiat, kita panggilnya duit kertas tu duit fiat. Tengoklah kalau Malaysia dah RM kan, Thailand baht kan, rupiah kan, US UK kan, pound kan. Okay, lama tu kan. Lepas tu dah move kepada debit credit card. Lepas tu now yang mutakhir ni kan dah move dalam dunia digital. So kita panggil digital currency ataupun digital asset. Mana-mana pun boleh lah. Ada orang panggil digital currency, ada orang panggil digital asset kan. Jadi DJ nak bagi tahu dunia sudah dan sedang berubah. So sebenarnya kita semua kan tak ada pilihan tau. Kena sertai. Dia bukan aku nak join ke tak nak join kripto ni. Tak sebenarnya kena. Kalau you tak sertai, you ketinggalan. So ini realiti hari ni kan. Inflasi meningkat, pengangguran meningkat, pasaran saham menjunam, peluang pekerjaan terhad, politik tak stable kan, perniagaan kecil bankrupt, peluang investment menurun kan. So DJ tak adalah ulas panjang lebar ni, semua orang tahu part ni kan. Mungkin sebahagian daripada kita terkena di part kan. Berbeza dengan dunia keuangan digital, kita kalis kegawatan ekonomi, kita kalis malapetaka kan. Banjir ke ataupun virus ke, itu dia punya perbezaan kan. Okay, kalau dekat Malaysia ni antara yang popular orang invest kat mana, Bumiputera yang paling tinggi invest kat ASB lah. Tapi kita tengok dia punya return kan, daripada tahun 2010 7% turun 6% kan, 6% now dah total 5%, last year pun 5% kan. Alright, so sangat rendah lah. Dulu DJ pernah merasa, dulu DJ memang suka simpan dekat ASB, pernah merasa lah belah-belah persen kan setahun kan. Tapi itu dulu kan. Okay, so please bila inflasi meningkat, nilai mata wang kita menurun kan. Jadi kalau kita tak buat sesuatu kan, duit kita tu akan jadi kecil. Kalau kita ada contoh 100,000 dekat ASB, kalau kita tak buat sesuatu, next year maybe nilai dia dalam 95,000. Next year lagi nilai lagi 90,000 kan. Jadi kita kena pindah So DJ nak semua orang malam ni clear tau. Apa yang DJ nak share malam ni, program kita ni, ini dia kan. Program kita ni adalah kita nak hijrah sebahagian daripada kita punya investment tu dekat unit amanah, property, emas, bond, private equity, saham, korporasi. Kita nak hijrah sebahagian dia pergi ke kripto. Sebab cryptocurrency ni return dia sangat-sangat tinggi Alright? So kalau kita tak hijrah, nanti kita akan karam kan dengan inflasi kan. Jadi kenapa nak menafikan? Dulu yes, ASB is the best kan. DJ pun banyak simpan kat ASB maksimum kan. Okay? Alright? Tapi now dah ada kripto ni kan. Kenapa kita tak nak orang kata pergunakan dia Jadi jangan nak menafikan benda yang ada yang bagus kan. Okay, alright. Ni antara top 10 kripto di dunia kan. Bitcoin, Ethereum, Binance, Tether, Cardano, Solana kan, XRP, Polkadot, Shiba Inu dan Dogecoin kan. So dalam dunia ada lebih daripada 14,000 coin. Banyak gila kan. Ada orang tahu 2-3 je kan. Alright. Manakala ini pula top 10 exchange. Alright, Binance, Coinbase, FTX, Kraken kan, FTX, UOB, KuCoin kan, apa semualah. Alright, so tadi kalau coin tadi dalam dunia ada lebih 14,000 coin, exchange ni pula dalam dunia ada lebih daripada 400 exchange. It's two different thing
Coin ni coin lah yang kita duk beli Bitcoin kan. Manakala exchange ni adalah kita punya bank kripto. Exchange ni contoh kita buka account dekat Maybank, CIMB, itu dunia sekarang. Tapi dalam dunia kewangan digital ni kita buka account dekat exchange. So inilah dia Binance, UOB semua. So dua perkara yang berbeza. Okay. So tahukah anda? So dalam pasaran memang dia akan turun naik kan. Jadi ini baru real. Kalau you dah ada orang ajak you join business kan, investment, dia janjikan fixed return, itu scam. Senang je DJ bagi tips. Macam mana nak kenal yang mana scam kan? Pertama kan, you bagi duit kat dia, mana dia collect duit kan, itu scam, bahaya. Kedua, dia janjikan fixed return, tak kisahlah tahunan ke, bulanan ke, mingguan, salah tu. Kalau janjikan fixed return tu dah salah kan, sebab dalam pasaran saham pula, dalam market dia turun naik kan. Kita tak pernah janjikan fixed return kan. Lepas tu ada package waktu kan, package silver lah, gold, platinum, VIP kan. Okay, lagi tinggi package lagi banyak kena join. Lepas tu lagi tinggi pula return 50% lah, 30%, 50%, 70% pada kan. Okay, alright. Itu dia senang je nak kenal scam money game kan. Kita gantung pada market kan. Tapi yang best kan, ketika dunia dilanda kegawatan ekonomi akibat COVID kan, Bitcoin selamba je kan, tak ada adjust kan. Okay? So ramailah mengauk keuntungan yang lumayan. So yang penting kita kat mana masa tu kan. Okay? Tengok contoh Bitcoin pernah last year naik tertinggi 63,000, 60 lebih lah kan, satu Bitcoin kan. DJ dah kenal Bitcoin dah lama dah, masa dia murah je kan, puluh-puluh ringgit ke ratus-ratus ringgit kan, tak heran pun kan. Sebab ialah kita tak tahu, satu tak tahu, kedua ingat scam kan. Okay? Right? Bila dah tinggi tu baru dah buka mata kan. So DJ masa dah beli few years ago tu harga $19,000. Masa tu pun rasa dah mahalnya kan. So semua orang macam tu tak. Every time dia nak beli Bitcoin dia kata alamak mahal lah kan. Tapi next year kan naik lagi kan. Alamak rugi aku tak beli last year mahal kan. Okay? Semua orang berperasaan macam tu kan. Okay? So kita tak boleh tunggulah tengok turun naik kan. Okay, ni Ethereum pun semua. DJ kenal juga Ethereum ni lama, masa tu sen-sen je, tak heran pun kan. Tapi dah terasa jugalah, dia ni tantang jadi macam Bitcoin naik tinggi kan. Tengok after few years tengok 4,000 dah satu Ethereum kan. Rugi kalau DJ beli banyak dah jutawan dah kan. Okay, alright, dan seterusnya yang lain kan. Okay, Cardano ada apa semua kan. Okay. Okay, turun naik. Alright. Jadi sebenarnya dalam dunia kripto dah lebih 10 tahun, dah 12 tahun kot kan. Okay. Dah ramai dah mengauk keuntungan. Berround-round dah mereka kaut keuntungan. Ramai kat dunia ni. Kita pun ada baca kan orang jadi jutawan segera kan. Alright. So kita dah banyak kali ketinggalan kan. Okay. Dah tu dah. Jangan ketinggalan lagi dah kan. Jom. Okay. Kita join kan. Kita beruntung kali ni kita bukannya invest guna kepandaian kita sendiri, trade kan, kita gunakan robot. Itu yang best tu kan. So dia tak sama lah kan dengan yang lain tu kan. Alright, so ini antara top 50 performance dalam masa 3 bulan kan. Tengok sampai ni LRC naik sampai 600% dalam masa 3 bulan je. Sen 500%, gila kan. Tadi ASB tu 5% setahun kan. Ini 500%, 400 Shiba mana kan. Okay. Bitcoin pun 26% kan. Okay. Tapi walaupun 26% value dia dah tinggi. Dan ada yang merah juga kan. Yang merah ni kan. Jadi ini baru betul, tak adalah janji semuanya naik je kan. Okay. Ada masa turun. Cuma kita safe, kita guna robot kan. Jadi kita sekadar floating yang tak rugi kan. Jadi please rugi siapa-siapa yang simpan fiat money ni rugi. Ingat kena hijrahkan sebahagian daripada kita punya investment ke dalam kripto. So macam-macam berita lah. CIMB pun dah move dah kan ke dunia kripto, blockchain, Bitcoin ni kan. Right? Join Ripple Network kan. Syarikat pembayaran Malaysia Trenglo kan. Okay. Ni siapa terkenal ni, Spencer ni kan. Alright, dia dulu beli Shiba Coin $8,000. Lepas tu coin tu naik dah jadi 5.7 billion kan. Ini yang DJ cakap kan, dia punya return tu kan tak masuk akal, tapi kena masukkan akal kan. It's too good to be true and it's true kan. Marcus strategi CEO Marcus Sayer ni kan ada 17,000 coin dah nilai 1.1 billion kan.
Dah ramai dah orang yang kaya raya, jadi bukannya millionaire, billionaire last year kan, 7 billionaire kripto masuk dalam senarai Forbes 400. Kita tahu kan, senarai Forbes 400 ni adalah senarai orang terkaya di dunia. Yang ini yang declare, yang tak declare lagi ramai lah kan. Diorang ni kan, diorang punya kaya kan, macam kita kan. Kita cerita pasal buat bisnes, nak dikaya, nak beli rumah mewah kan, banglo 2 tingkat, 3 tingkat. Diorang tak. Diorang cerita nak pasal beli rumah tu, bukan nak beli rumah, cerita pasal nak beli pulau kan. Sampai macam tu sekali kan. Sama macam kita kan, cerita pasal nak kaya nak beli kereta mewah kan. Okay? Ada orang bukan cerita beli kereta, nak cari beli jet kan. Okay? So dah lain, different ball game tau. Dia punya kekayaan, kemewahan kan. Dia lain macam tau dunia kripto ni kan. So banyak news-news, boleh Google search kan. Ini tadi kita dengar Syed Saddiq kata kan, master dengan Visa, combine pun transaction kripto ni lagi tinggi. Ini pun sama kan. Combine 12 bank yang paling besar di dunia pun transaction kripto lagi tinggi kan. Salvador memang dah guna dah kripto secara meluas kan. Okay, dah now nak buat apa ni, kripto card pula kan. Okay. Kat India pun sama. India antara rakyat yang paling ramai, paling banyak kan join dalam dunia kripto ni kan. Diikuti dengan Nigeria kan. Right? So kita upline kita pun ada rangkaian dekat India, kat Nigeria. Itu yang best ni, program ni adalah worldwide, global. Kita boleh taja orang luar daripada Malaysia kan. Okay? Online je, tak payah pergi sana kan. Alright, ni DJ happy dengan ni. Visa pun dah partner dengan 60 kripto kan platform. Lepas ni pergi Shopee, Zap, Visa je kan. Okay? Tolak kita punya kripto je kan. Okay? So 26 billion kan dia punya investment last year kan. Alright, so dah dengar semua tu kan, betapa kripto ni memang best gila lah. Ramai orang tahu ni pun kan. Yang penting sekarang ni adalah pilih saluran yang sah. Itu yang penting. Ramai orang terjebak kan, salah pilih saluran kan. Pergi bagi duit dekat orang tu, kat upline tu ke, kat leader tu ke, kat company kan, habis melebur. Lepas tu buat report polis kan. Last year kan ada kan student lah kan, even pensyarah lah ke, even doktor, lawyer, VIP kan. Sebab you pergi bagi duit ke orang. So jangan So DJ dengan Datuk Reza terpanggil nak keluar ke depan kan, untuk educate ramai orang kat luar sana kan, buat cara yang betul. Jadi kenapa dah bagus, kenapa ramai tak sertai, inilah antara masalah ramai orang, dia tak ada pengalaman, tak ada modal yang besar, tak ada ilmu tentang kripto kan, takut kena scam kan. Okay, itu antaranya. So now, jeng jeng jeng, kita ada solusi dia, kita gunakan trading robot. Tak payah pengalaman, mudah je install, plug and play je. Selamat modal kita untuk tinggi, dia 365 hari setahun, tak ada henti-henti kan. Okay? So DJ elaborate sekejap lagi ya. So semudah 1, 2, 3, kita install je dalam handphone kita. Kalau yang pandai tu setengah jam lah settle kan. Yang tak pandai tu mau 1, 2 jam kan. Ada yang sampai 2 hari pun ada. Tension orang yang buat teknikal ni. Okay, so DJ diperkenalkan dengan bisnes ni oleh Dato' Dr. Reza. DJ kenal dia sebab kami sama-sama dapat award yang OCSEL tu, from Oxford Center Leadership United Kingdom London kan. So sekali kami ada meeting, so berjumpa lah kat meeting kan, hai-hai gitulah kan. So satu hari Dato' Reza message DJ, ajak jumpa, dia nak cerita pasal peluang ni kan. DJ mula-mula bila baca apa yang Dato' Reza tulis dalam kepala DJ terus, ini apa dia scam ni, dapat untung hari-hari kan, banyak pula tu kan. Tapi walaupun DJ rasa dia scam, tapi just menghormati kawan, tak apalah, ajak jumpa, DJ jumpa lah kan. So bila dah diterangkan baru DJ nampak right. So ni Dato' Reza tunjuklah dia punya income kan. Ni bulan 10 last year dia tunjuk $73, $88, $29 kan. Ini dia tunjuk bulan 9 lagi tu kan, income dia sehari tau. Ini 73, 88, 29 sehari. Ni profit yang dia dapat $14,000, $18,000 sehari. Jadi ni yang DJ cakap tak masuk akal tau income. $14,000, $18,000 kita ambil tengah-tengah lah, $16,000 sehari. Kalau kita kalikan dengan 4.2 rate kita, kali dengan 30 hari, lebih kurang dalam 2 juta sebulan income. Okay. So selalunya kita cerita macam DJ selalu cerita dengan orang nak dapat income 6 angka sebulan. Kali ni kita cerita pasal nak dapat income 7 angka sebulan. Gila kan. So bukan Dato' Reza sahaja. Ini yang terbaru, para yang pangkat paling tinggi nama dia V6, nanti DJ terangkan. So dalam dunia ni dah ada 19 orang V6 kan, mereka buat on average dalam 6 bulan je.
daripada pelbagai lah, daripada Malaysia, daripada Indonesia, India, kan, Afrika apa semua kan. Okay. Alright, so ramai dalam masa singkat capai pangkat tertinggi 19 orang. Biasanya DJ buat bisnes network marketing lain kan. Uish, payah nak capai pangkat tertinggi. Ada bisnes yang dah 40 tahun, 50 tahun pun tak capai lagi pangkat tertinggi kan. Okay. Payah nak capai ya. Right? Ini senang. Betul ramai betul 19 orang kan. Lepas tu dalam masa singkat, on average mereka capai dalam masa 6 bulan. Ada yang buat 3 bulan pun ada, yang 9 bulan pun ada kan. Tapi average 6 bulan kan. Dan income banyak gila. Antara 5,000 hingga 10,000 dolar sehari. So kalau kita kira sebulan dalam setengah juta hingga 1 juta sebulan kan. Bapak banyak kan. Lepas tu yang best tak ada produk nak jual. Isi investment je kan. Okay. Right. So senang kan. Dan dia real passive income. Dapat repeat sales tanpa rangkaian buat repeat sales. Robot yang buatkan kan. Ini yang paling power gila kan. Takkan dapat dekat mana-mana business network marketing lain kan. Okay. So DJ akan terangkan sekejap lagi kan. Alright. So ini dia antara testimoni yang pangkat paling tinggi V6 tadi, yang 19 orang tu mereka dapat tengok 10,000, 9,000, 10,000 sehari dolar kan. Ini 10,000, 11,000 kan, 10,000 kan. Dia tengok market lah market tengah elok tu okey lah 10,000 dolar sehari kan. Market tengah crash kan. Market tengah crash gila dia orang dapat 3,000 dolar sehari kan. Bayangkan market tengah crash berdapat 3,000 dolar sehari kan. Aduh, hai. Kalau bonus yang pangkat tinggi ni boleh dapat sampai tengok yang bawah ni kan. Setiap satu hari bulan mereka dapat global pool bonus 77,000 dolar kan, bersama dengan 321 dolar ringgit kan. DJ baru balik dari tour utara pergi Penang dengan Sungai Petani. So yang dapat visa yang V6 yang di Malaysia ni, yang pertama ni Nizam ni pakai spek ni. Ini yang kedua Izwan. Dia orang cakap akaun pertama dengan kedua mereka ni kan pernah dapat satu hari paling tinggi bonus global tu 500,000 ringgit sehari. Gila ke tak gila? So dia orang share dalam masa 8 bulan income mereka berdua ni dalam masa 8 bulan mereka dah collect 12 juta ringgit kan. Tak sampai setahun 12 juta ringgit kan. Ini yang sebab tu DJ memang tergila-gila lah buat program ni kan, compare dengan bisnes lain kan. Sebab income dia banyak gila kan. Lepas tu tak ada produk nak jual. Dapat income pasif yang real tanpa rangkaian buat repeat order.